picit yang tu, aku picit yang ni, Ustaz Fatah tengah seling je. Okay dah. Okay, dah record. Banyak benda lupa. Tak apa, it's okay. Okay. Okay, start. Tips on getting ready for Ramadan. Preparation. Getting ready for Ramadan. Apa yang kita harus buat? Apa yang kita Tadi first and foremost saya nak cakap. Tadi kita kalau apa yang boleh saya bagi nasihat kan. Nasihat ni lebih pada untuk diri saya. Boleh jadi boleh share lah. Boleh apa share yang saya mungkin akan lakukan lah. six pack kan? Six pack. Saya one pack lah. Oh, sama satu kita. One pack. Okay, so tips on getting ready. Bagaimana nak masuk bulan Ramadan ni. So when talking about tips lah kan, it can covers a few aspects. Dan salah satunya ataupun salah duanya salah dua dia kita boleh sentuh sikit je lah tentang physically dan juga spiritually lah. Since yang cakap Ustaz, jadi boleh tersentuh bab spiritual lah. Kalau yang lain-lain tu mungkin ada yang nak sentuh bab financial dan sebagainya kan. Sekarang macam-macam kan. Boleh Itu diperbincangkan. Itu mungkin boleh kasih yang pakar. Tapi kalau sikit-sikit boleh. Okay. Based on experience lah macam mana kita buat. Teruskan Zat. Okay, so spiritual dengan physical. So yang first kali yang boleh saya kongsikan adalah orang putih kata spiritual renewal. Wow. Cip maaf perkataan dia. Betul. So sebab kita kan macam ada teringat yang time ada geng subuh solat Jumaat. Geng subuh macam Jumaat. Betul. So geng subuh macam Jumaat tu kira ramai ataupun tak ramai lah. Ada yang baru first time. Ya kan datang untuk nak solat di masjid. Especially datang-datang just to start off their journey solat subuh pula tu. Kan. So tak senang tau tu. Orang kata tu itu one of dia punya ciri-ciri orang nak renewal kan dia punya spiritual journey dia, ataupun nak bukan nak renew tu baru nak start pun berbaharui. Untuk mereka yang dah pun dalam perjalanan kita kena perbaharui macam tadi lah Irfan cakap tu kan. So macam mana kita nak perbaharui kita punya spiritual ni? Definitely first and foremost kita nak kena perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mungkin ada yang sekarang yang sangkut-sangkut dia punya solat dia, solat 5 waktu dia jadi 3. 3. Kalau yang ada 5 waktu dia jadi 4, kurang 1, selalunya kurang 1 kan. So itu adalah orang kata tu dia punya kita punya lifeline dalam spiritual journey tu. Kalau tak ada benda tu kira macam perjalanan tu tak sempurna. Faham? So kita kena renew lagi dah masuk bulan Ramadan. Perlu kita perbaiki komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi melalui selain daripada solat, kita berkomunikasi melalui doa, zikir dan banyak kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu yang first lah. Yang kedua, kita cuba banyakkan bertaubat. Bertaubat ni maknanya kita tak nak buat apa yang kita rasa buruk. Sebab saya pernah ditanya orang ni, Ustaz, siapa yang determine bad or good? Betul. Nak jawab macam ni? Betul. Siapa yang kata minum coke tu tak bagus? Siapa? Contoh kan. So definitely kita tahu yang banyak gula pun tak bagus untuk kita. So kalau orang tu mana tahu orang tu perlukan gula kan macam itu kan. Sebab tu kalau asal hukum semua benda tu adalah harus. Faham. So macam contohnya minum coke ni dia sebenarnya harus, boleh je minum kan kalau nak minum. Tapi bagi seorang yang kencing manis itu dah boleh jadi haram tu kalau minum coke. Kira kan something that endangers endangers yourself, then mean it's haram for you, but then not necessarily haram for others. Betul. Kan macam itu. So maknanya when it's bad for you, it's bad for you. So maknanya kalau kita buat benda yang tak baik untuk kita, ini dari sudut fizikal kan, ini makanan lah kita cakap, kita perlu bertaubat. Dan kalau sudut spiritual, mungkin kalau kita tinggal solat, kita taubat lah. Kita cuba nak buat yang baik. Kalau kita pernah cakap kasar dengan mak ibu bapa kita, itu yang kita cuba perbaiki. Cubalah perbaiki hubungan juga. Taubat. Jadi taubat ni macam-macam. Taubat kita kepada Allah, kan? Taubat kita kepada manusia, kan? Salah dengan manusia. Jadi perlu kita ada sikap introspection. Introspeksi lah ya. Kita bersihkan hati, persiapkan diri kita dalam bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan, kita masuk dengan hati yang bersih. Amin. Gitu. Yang last kali perlu kita tingkatkan amal kebaikan kita. So kalau kita dalam sofa ni
belum pernah bersedekah, try lah sedekah $1, $2, why not? Betul. Ya kan? Kalau itu yang kita ada lah, itu yang kita mampu. So itu tiga perkara yang boleh kita consider bila mana kita nak persiapkan diri pada bulan Ramadan. Spiritual renewal. Spiritual. Betul. Dan yang kedua, ada soalan ke? Ada soalan. Macam nak Okay. cakap Pasal tadi Ustaz cakap pasal spiritual renewal kan, ada several points lah yang aku boleh nak tanya tu is like macam kita ada satu persona lah, satu orang ni dia busy kerja selalu. Hari-hari dia bekerja tungkus lumos lah, bawa Grab lah for example, on the clock lah daripada pagi sampai ke malam. Tak ada masa nak solat lah. Tapi dalam hati ni, tapi aku ingat pada Allah. Selalu aku doa. Is that consider macam boleh tak kalau macam I use that as like macam aku kerja apa, aku cari rezeki untuk keluarga, tapi aku tak ada masa nak solat lah, seriously. Aku cuma ada masa untuk doa je lah. Doa Allah tahu apa, Allah dengar apa. Kan? Macam itu okey Ustaz. Kalau macam untuk bulan puasa, kalau kita nak pertingkatkan kan, what are the first steps that person can do untuk spiritual renewal ni? Pasal dia tak biasa solat. Macam tadi saya cakap, orang biasa solat 5 waktu tapi dia solat 3 waktu, rongak kan. Tapi kalau macam from a point of view of this kind of person yang tak solat, ataupun mungkin dia tak tahu ke macam nak solat ke, nak dalam masjid segan ke apa kan. Jadi macam mana Ustaz? Okay, saya tanya balik lah. Macam mana kalau orang tak solat? First steps lah pasal pada pendapat aku lah. No matter what, Grab tu dia kirakan dia is an app that you can off on. Walaupun you are on the shift ke apa kan, you can still like take a break. Betul. Okay, kalau shift dia pun tak salah aku, I think about 2-3 hours. Betul. So I think no matter what, dah ingat tu, stop lah sekejap. Okay. So back solat. dia kembali kepada self restraint lah. Apa yang kita nak. Kalau dia fikirkan pasal duit je kan, then solat ingat pun tak guna. Balance lah, balance. At least effort. Contoh macam before, macam aku cakap tu, aku bagi aku punya jawapan sendiri pasal ada orang tanya jugalah dekat dalam DM pasal dia selalu kerja pasal dia punya nak kasih family makan cukup ke apa kan. Mungkin one of the first steps yang kita boleh ambil is start small lah, daripada tak buat terus, buat 2 waktu, 3 waktu, for example lah. I mean pasal kita nak cakap pasal reconnecting ataupun renewal our spiritual diri untuk Ramadan kan. Tak payah besar, tak payah terus daripada tak solat terus buat kan. Betul Ustaz kalau Ustaz boleh tambah apa-apa kan. Dia lagi susah kalau macam those yang kerja security 12 jam. Betul. Habis dia kat an organisation, kat building yang tak ada tempat solat. Betul. Itu I think a little bit more challenging. Betul. Tapi from what I hear like from friends and all that kind of stuff kan, kalau kerja tu tak boleh solat, habis bos macam tak kasih 5 minit pergi solat pun tak boleh kan, then I would say leave the job. Find a better avenue lah. Somewhere pasal kerja tu tetap ada lah kan. Betul. So it's just that you need to find a suitable punya pekerjaan lah yang boleh solat at least 5 minit pun jadilah. Buat baca Fatihah yang wajib je baca. At least something lah kan. Betul. Jadi to wrap up that point is tepuk dada tanya selera lah apa yang kita nak achieve this year punya Ramadan untuk spiritual renewal lah bahasa tu Ustaz Fatah tadi kan. Okay Ustaz, moving on. Ustaz nak so tadi pun actually saya pernah encounter satu buku ni. Dia cakap title dia kata maaf Tuhan saya busy. Saya sibuk. Allah seram Allah. So maknanya kita trying to nego dengan Allah SWT yang kita minta maaf sebab kita ni just to prove our point that we are literally busy lah kita ni. So tak ada time untuk Allah. Padahal kita lupa. Padahal kita lupa yang bagi tenaga untuk kita nak buat kerja tu sebenarnya Allah. Bayangkan kalau kita sakit, especially Grab drivers kan, yang 24/7 for example lah, kalau dia kerja 24/7 untuk family dan dia selalu on the road for example, and the one that giving him or her energy itu sebenarnya Allah SWT kan. Betul. Tahu ramai je orang yang Grab driver yang tiba-tiba tak sadar, tiba-tiba tertutup mata kan, ngantuk sangat. Itu at one point of time dia dah macam mana nak cari rezeki. Betul. So lagi banyak lah. So dia punya orang kata dia punya pacak dia dia panggil anchor dia. Yang anchor benda sesuatu yang kita buat tu kena Allah dulu. Selepas tu baru surround it, baru dah okay gitu. Jadi sebab tu yang tips yang kedua ni, moving on to number 2 tips, perlu kita belajar dan adakan kefahaman. Tingkatkan juga selain daripada amalan, kefahaman kita, pembelajaran kita tentang agama kita, itu pun one of the important things juga. Sebab kalau bukan kita yang belajar agama kita sendiri, siapa gitu kan. Jadi
kita fahamkan dulu significance of Ramadan tu apa. Jadi kita tak explain dekat podcast ni, tapi kita cari sendirilah. Siapa yang dengar ni mungkin boleh cari sendiri kenapa Ramadan ni diadakan. The reason why, kenapa dalam bulan-bulan Islam ada bulan Ramadan pula, suruh puasa pula bulan Ramadan. Lepas tu kenapa bulan Ramadan ni lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Lepas tu macam mana kita nak gain benefits from the spirituality of bulan Ramadan ni sendiri. So kalau kita tak tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, macam mana kita nak gain benefit daripada dia. So perlu kita faham kenapa, the reason why Allah letakkan bulan Ramadan ni, sampai Allah mention dalam Al-Quran kenapa diwajibkan untuk kita puasa dalam bulan Ramadan kan. Kena faham dulu Zal. Tak semestinya terus nak kena jam je. Tak macam tadi lah, just to relate to the condition yang tadi persona tu kan. The reason why dia cari kerja 24 jam sebab dia nak bagi keluarga dia makan. Betul. Dia tahu demi sebab dia tu kan. Betul. Macam itu juga the same approach being taken. Kenapa kau nak kena puasa bulan Ramadan? Cari tahu lah apa yang kau dapat daripada bulan Ramadan ni. So kalau ada extend, boleh di extendkan sikit pembelajaran tu, boleh try tengok fake Ramadan. Kadang masjid-masjid banyak offer classes, free classes even fake Ramadan ni. Jadi hukum-hukum puasa kan, kita faham batal tak batalnya puasa, bila kalau buat gini batal, kalau tak buat gitu tak batal. Lepas tu to the extent that ada ulama yang 4 mazhab pun kan, ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Contohnya, saya bagi contoh, bila kucup, apa dia panggil, cium isteri lah, for example, ini bagi yang dah berkahwin, kau jangan cium girlfriend pula. Jadi tak jadi, itu dah bukan faham tu. Jadi kalau macam cium isteri, ada yang kata cium je dah batal, for example puasa, sebab dia nak mendatangkan syahwat. Ada yang kata tak batal. Macam itulah kan, dia sama konsep dia dengan batal wuduk jugalah, macam itulah. So itu yang perlu kita faham. Kalau ada peluang untuk kita belajar fake Ramadan ni, silakanlah. Banyak ditawarkan masjid-masjid ada buat kelas free. Kita ada tak Ustaz? Kita ada buat. Kita ada, tapi untuk ladies, fake Ramadan untuk ladies. Sebab kalau nak boleh join sahabat-sahabat kita yang lain. Masjid An-Nur, Masjid Syafa'ah, dia orang ada bikin. Ada, okay. So why not Betul juga. Betul. So saya teruskan Teruskan. So tadi kita dah sentuh 2, maknanya spiritual journey kita renew, dan dalam masa yang sama kita punya understanding, pemahaman dan juga pembelajaran kita, knowledge kita. Yang ketiga ialah persiapan fizikal kita. Okay. Dan juga kesihatan kita lah. So macam kalau kita rujuk pada ayat Quran kan, yang dalam surah Al-Baqarah tu, yang Allah kata ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa ila akhir ayat lah ya. Nabi kata kalau dalam hari-hari yang tertentu, maknanya 30 hari kan, dan barang siapa mereka yang sakit ataupun dalam perjalanan atau safar, dan mereka kena iddah, kena ulang balik apa hari-hari yang mereka tertinggal tersebut. Faham. So ini ada ada dia punya kaitannya tiba-tiba lost kaitannya dengan fizik dan kesihatan kita. Perlu kita ingat, kalau bagi kita yang sakit, for example kan, perlu ingat kalau tak sihat tak perlu puasa. Contohnya, tapi jangan kita buat puasa, buat apa? Buat sakit. Contoh kita, dia paling mudah kalau untuk lelaki. Kalau perempuan senang sikit kan. Betul. Datang bulan dan sebagainya kan. Kalau lelaki paling famous sekali gastrik lah. Gastrik. Saya tak boleh Ustaz, saya tak boleh tahan puasa Ustaz, saya gastrik. Kesian. Saya ingat gas je sikit, trik dia banyak. Kan? Dia banyak trik. Lagi banyak trik daripada gas tu. So ini perlu kita selidiki ataupun perhalusi kita punya kesihatan. Contohnya, persiapan yang pertama adalah, kalau kita belum start, kita boleh start sekarang. 2.4 hari-hari. Bukan, jangan itu boleh meninggal orang. Nangis. Orang tak biasa kira kan, mengah. Jadi kita start simple. Kita semua memang akan hari-hari akan makan. Jadi kita cuba sediakan makanan yang sihat dan makanan yang bergizi. Gizi tahu apa? Tak tahu. Gizi itu makanan yang berkhasiat lah. Contohnya, saya pernah dengar kawan-kawan yang belajar di Indonesia, mereka makan sangat simple dan sihat. Makan apa? Tempe dengan nasi. Tempe, tahu dengan nasi. Itu je dia orang makan. Kicap manis sikit. Tapi kurang gizi dia.
Kurang gizi. Gizi dia tak pelbagai lah. Maksudnya dia punya protein intake, dia punya vitamin intake, apa tu semua Faham. tak menyeluruh. Jadi dia Dia nak kalau kena ikut yang triangle Triangle tu lah. health triangle tu. oh dahsyat. Ada meat, vegetable, fruit lah Macam itulah. Macam itulah. Basic complete lah. complete. Complete meal. Complete meal. Nutrition. Tapi tak mengatakan yang benda tu tak sihat. Sihat, cuma kurang gizi. Itu kurang gizi bukan tak ada gizi. Kurang gizi. Jadi sebab tu orang-orang yang mungkin Indonesia banyak kurus-kurus je. Sama. Sebab makanannya begitu. Nak sama. Alah gerang. Kita banyak juga orang gini tapi dia punya karbohidrat dia yang terlebih kan. Nasi dia nasi banyak. Nasi banyak. Betul. Jadi macam ni lah saya boleh kasih contoh. Fan lapar kan. Lapar Kau tiba-tiba. belum makan. Dia tak puasa tau. Dia belum makan. So benda yang bergizi ni macam sayuran hijau, bayam kan, buah-buahan, brokoli, betul, pandai kau. Jadi produk apa susu yang ada lemak macam itu kan, kacang-kacangan, jadi apa macam minyak zaitun, salmon. Ini semua boleh kita mahal sebenarnya. Nak makan yang bergizi mahal sebenarnya. Salmon tengok sikit dia dah tak bergizi. And dia ada hikmah di sebalik itu. Contohnya kalau kita tengok sunnah kan. Sunnah Nabi kalau buka puasa ataupun nak buka nak sahur. Nabi kalau pun yang Irfan dengan Rizal pernah dengar apa? Kurma dengan apa? Kepala kambing. Kepala kambing kan. Susu dia. Susu. Betul. Itu Arab zaman sekarang. Itu Arab sekarang. Kepala kambing tahu. Kalau zaman Nabi tu ikut sunnah dulu apa nama dia? Kurma dengan susu. Kan, tapi kalau kita tengok balik tadi kan saya cakap kalau makanan di Indonesia dia tak bergizi sangat. Kurang gizi dia makan tahu dengan tempe. Zaman Nabi makan kurma dengan susu. Agak-agak cukup tak susu kurma dengan susu? Tak cukup lah. Cukup. Tak cukup? Tak cukup gizi. Tak cukup gizi. Maknanya Nabi makan tak cukup gizi lah. Itu beauty dia behind kenapa Nabi di samping sebab ada memang abundance, kurma tu memang ada banyak sebenarnya pada zaman Nabi kan di sekeliling dia. Dalam masa sebab ada hikmah dia, ada beauty dia. Sebab kalau Nabi kata, kalau dalam sunnah Nabi, dia tiap-tiap sahur Nabi paling suka makan ayam dengan dengan ayam dengan daging contohnya lah kan. Kepala kambing tadi Irfan cakap kan. Dan kalau orang nak ikut sunnah tu susah. Dia memang possible, dia feasible untuk orang yang ada duit. Why not? Kalau macam orang tak ada duit macam mana? Betul. Jadi Nabi nak mengajarkan kita sebenarnya walaupun sikit je gizi dia tapi kandungan gula dia tu pun tinggi. Betul. Lepas tu susu untuk menahan kita daripada terasa tahan lapar. Ya kan? Itu sebenarnya dah memadai dan orang yang mungkin financially stable dia boleh afford. Yang tak financially stable pun mustahil tak boleh afford. Betul. Sebab kalau kurma tu Basic, macam-macam basic. So technically semua orang boleh puasa dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayam dengan daging tak semua orang boleh afford kan. Betul. Kena gaut pula nanti. Masalah pula. Jadi yang itulah ya. Jadi kita prepare makanan kita yang sesuai bajet kita sekarang, yang kita rasa boleh sustain during bulan Ramadan. Yang keempat, definitely mentally, emotionally. Betul kan? Sebab kita kena prepare sebab dia bukan kebiasaan kita. Kalau ikut ahli pakar dia kata kalau kita nak menjadikan sesuatu habit ni, kita at least memerlukan 60 hari, which is translated to 2 months, dia akan menjadi habit. Atau ada macam-macam version lah. Ada yang kata 18 days, ada yang kata 38 berapa days lah. So ada certain number of days yang membuatkan kita menjadi satu amalan, habit. So habit ni bukan dia overnight, tak boleh. Dia kena train dulu. Jadi sebab tu ada sebahagian berterusan baru benda tu jadi habit, jadi benda yang norm lah. Correct. Berterusan untuk certain period of time and then lepas tu dia carry on. So carry on. Move on. So benda tu lah kita tak biasa puasa setahun sekali. Sebab tu ada orang choose to puasa Syakban the whole month. The whole month puasa. Jadi bila masuk bulan Ramadan dia tak kekok sangat bila ada orang pilih macam itu. Ada dah form lah. Tu dah form, dah fit dah kira. Tu Syawal dah kira boleh 2 kali tambah. Ketupat rendang semua boleh 2 kali tambah. So itu first lah kita kena prepare mentally, emotionally yang kita harus berdepan dengan challenges iaitu tak lain tak bukan rasa lapar dan dahaga during the days. Betul. Sebab tu
Kalau pekerja-pekerja yang memang tak boleh kan, ada dan nasihatkan juga contoh contractor workers memang tak boleh tu. Betul. Kan? Susah tu. Macam army contohnya kan, orang siapa yang serving NS ataupun memang Ataupun kerja-kerja lain yang physically Challenge. challenge lah. Yeah. Betul. Aku pernah be in that situation before tau. Like masa during COVID lah, bulan puasa kan. Aku kerja buat swabbing, pakai PPE, berpeluh pakai plastik, bawa matahari terik. Ya Allah. so, macam kena salai tak? Betul, buka glove tu dah berair macam aquarium tu. Semua tangan-tangan kembang dengan peluh sendiri. Habis haus sangat minum. Ish, Minum peluh sendiri. tambah air. Betul. It's rabak sangat lah dengan cuaca, dengan keadaan yang macam gitu kan. So, orang-orang yang kerja yang lebih rabak tu, kita Allah je lah yang tahu kan apa yang kau rasa. Betul. Betul. Sebab tu it goes back to yang tadi tu, ayat yang tadi saya bacakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sebab tu cuma sekarang dia jadi kompleks. Kalau kita sedang sakit tak payah puasa sebenarnya. So kalau itu kira condition yang memang akan memudaratkan kita dan tak payah puasa. Cuma sekarang masalah dia Jangan ambil mudah lah. fake contemporary dia punya masalah macam-macam. Sama kita ada kencing manis boleh tak puasa. Betul. Kan kita the issue is that bila kita kencing manis contohnya memang ada restriction untuk kita puasa, kita tetap nak puasa. Sebab tu ada macam-macam fatwa yang keluar yang membolehkan kita orang-orang sakit pun puasa juga. Faham. Kalau in the simplest form, technically sakit tak payah puasa. Ya. Kan simple kan. Cuma orang sakit ni memang dia idamkan nak berpuasa lah. Jadi dalam fatwa dibentuk atas dasar itulah. Faham. Okay, so Okay, ada satu soalan. Sebelum kita wrap up lah. Kalau orang tu macam tadi Ifan kata kerja panas terik, mungkin macam example orang pest control lah. Pest control ada buat fogging kan kat construction. Halau lipas. Betul. Jadi kalau dia punya condition dia mungkin ada yang lebih teruk lah. Mungkin dekat oil tanker ke apa kan. Itu semua yang bahasa panas terik, tak ada shelter. Like 8 jam lah kau kat situ. Betul. Jadi dia punya high chance of getting macam heat stroke, it's very high. Then dalam keadaan macam gitu macam mana Ustaz? Is he allowed not to fast kalau dia macam takut sendiri macam kalau aku tak minum air ni takut pingsan ni. Dah rasa-rasa sikit ni dah rasa mau mabuk. So definitely ada symptoms that leads to apa dia punya faint kan. Saya tak tahu, saya bukan pakar dalam bidang ni, tapi definitely ada yang a few things that we can do first to handle the issue lah. For example, sebelum dia jatuh sakit tu kira kita rasa kita dah nak rasa kita tak tahan dan kita boleh je bawa air putih, kita just spray over lah. Selalunya heat stroke dia sebab terlalu panas kan. Then we move off to certain ada area yang teduh sikit, kita boleh just mandi. Jadi mandi lah, dia simba air lah. Atau ada kalau dulu kat time sekolah, bila kita ada sports time bulan Ramadan, macam bukan sports lah, tak officially sports, kita kawan-kawan main-main. So sebelum buka nanti kadang main bola. So tapi tak rasa macam haus sangat. So kita kumur-kumur dengan air. Kumur-kumur dengan air. Tapi tak telan lah. Wallahualam siapa yang ada telan lah. Rezeki dia. Jangan persoalkan rezeki orang. Jadi itu pun selagi mana dia tak termasuk betul, kita confident kita boleh buat gitu, then why not? Betul. Muka dan dia membantu untuk kita kontrol situasi gitu lah. Tapi anda kata memang betul-betul tak boleh, then silakan. Betul. Tapi macam Ustaz cakap tadi Tazal, prepare, condition yourself to Ramadan lah. Kalau kita boleh persiapkan diri untuk nak pergi boxing match for example, kita boleh train, kita boleh apa kan. Sama jugalah dengan Ramadan kan. That is to ni lah. Basically establish a routine lah. Betul. Jelang Ramadan. Preparation before Ramadan itself. Bukan Ramadan tu baru kau nak terjun, baru nak start puasa. By the time badan pun tak kuat untuk withstand kan. Tak boleh kan. So prepare lah, try to prepare. Yang penting memang Ustaz cakap tadi tu, pasal kalau orang sakit, orang tak sihat, orang ada condition, yes dimaafkan. Tapi kalau orang tu dia sendiri yang mencari ataupun it's like dia sendiri tak ada buat apa-apa effort pun untuk perbaiki diri, untuk lagi kuatkan diri kan, untuk go through Ramadan, then dia tak boleh pakai that card lah. Correct kan? Betul. It's always to establish that routine before you enter. Macam letak puasa 2-3 hari ke before Ramadan, okay je apa? Once a week ke 2 times a week ke Isnin Khamis ke, at least an effort. Correct. Kan? At least kau boleh gauge diri kau macam mana masa bulan puasa. Aku rasa kalau cuaca macam ni aku tak boleh. Tapi kau tahu kau punya limit. Kan? Tapi saya ada kenal satu orang, dia asal bulan kalau yang puasa sunat dia tak boleh make it.
Oh. Dia kalau selagi tak Ramadan dia tak boleh puasa. Mentally. Itu mentally. Itu dah mentally. Itu pun mentally Betul. prepared juga. Betul. Pasal apa, dia pergi kerja, orang semua makan minum, dia Betul. semua tak makan. Betul juga. Tapi tak boleh. So puasa sunat dia memang susah. Dia cakap tak boleh lah sunat. Tapi kalau Ramadan dah settle. Tak ada suasana. Dia sama macam konsep orang perokok lah. Sama. Kan, rokok kalau tak boleh tinggal lah. Contoh. Tapi bulan Ramadan boleh pula tahan. Boleh lah. Amazing kan? Amazing. Suasana lah. Ya. Nah, setan kena lock lah. Betul. Sekarang selalu cakap kalau tak bulan puasa setan semua ada. Bulan puasa kan setan dah kena lock. Jadi kalau belum puasa, masih tak puasa, kira setan dia kita Betul. sendiri. Betul lah. Kira syaitan dah train lah. Train kita dah for train 11 months. Betul. Kita nak prepare 1 bulan tak apa. Yalah. Kalau sendiri tak melawan kan. Setan pun mentally prepared tau. Ingat apa? Dia dah tahu lah. Gitu lah. Biasa je syaitan. Okay, baik Ustaz. Terima kasih atas tips on getting ready for Ramadan. Jadi pada siapa-siapa yang perlukan, bolehlah train sikit lah, physically, mentally. Betul. And, Macam tadi first point tadi kan saya cakap apa tau. Aku teringat satu benda ni lah. Benda ni is like macam motor. Orang selalu cakap bukan motor tau as in motor lah untuk kita peringati diri. When you make time for Allah, Allah will make time for you. So kalau kita cuba untuk perbaiki diri kita untuk Ramadan, bukan sahaja untuk Ramadan tapi untuk ibadah lain lah, ibadah apa sekalipun, insya-Allah Allah akan permudahkan. Yang penting kita nak dululah benda tu. Kita nak kena cuba buat an effort, baru Allah mudahkan lah. Kau tak ada apa-apa, kau duduk je macam gitu, tak apa nanti Allah mudahkan. Tak boleh lah. betul. Kan? #deep. Okay, terima kasih. Okay, insyaAllah. Itulah tips on getting ready for Ramadan. Jadi boleh practice sehari 2 hari untuk condition badan kita Condition ourselves for Ramadan. InsyaAllah Ramadan penuh lah, sebulan. Amin. Tak ada tinggal. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay, dengan itu kita Terima jumpa kasih anda. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa anda di podcast yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.